Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar pelajar sekalian? Cikgu doakan semua pelajar dalam keadaan sihat sejahtera, dan dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membincangkan, masih lagi membincangkan dari bab 6, 3-5, iaitu subtopik yang terakhir, iaitu 6.4, iaitu langkah-langkah pembentukan Malaysia. Di mana sebelum ini kita telah membincangkan tentang idea pembentukan Malaysia, faktor-faktor pembentukan Malaysia, reaksi pembentukan Malaysia di dalam negeri dan luar negeri. So ini tajuk kita yang terakhir daripada bab 6, itu langkah-langkah pembentukan Malaysia. Dan di akhir sesi ini, cikgu harapkan pelajar akan mendapat dua perkara, iaitu yang pertama, menyusun kronologi langkah-langkah pembentukan Malaysia. Dan yang kedua, menjelaskan isi kandungan Akta Malaysia. Baik, pelajar sekalian. Pertama, kita tengok apakah langkah-langkah yang diambil untuk langkah-langkah yang diambil untuk pembentukan Malaysia. Yang pertama, sekali pelajar sekalian, ialah yang pertama, penubuhan Jawatan Kuasa Perunding Perpaduan Kaum ataupun JPPK. Yang kedua ialah menubuhkan Suruhanjaya Khabar. Yang ketiga, cadangan jawatan kuasa antara kerajaan ataupun JAK. Yang keempat, menubuhkan Mapilindo. Dan yang kelima ialah menghantar perwakilan Malaysia ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun PBB. Seterusnya pelajar sekalian, kita tengok yang pertama. Langkah yang pertama ialah Tunku Abdul Rahman telah mengadakan lawatan ke Sabah, Sarawak dan Brunei. Untuk apa ya? Untuk menerangkan konsep, tujuan dan matlamat penubuhan Malaysia. Di samping itu juga ialah untuk mengadakan rundingan dengan pegawai dari Persekutuan Tanah Melayu dengan pegawai British di Sabah, Brunei, Sarawak dan Singapura. Pelajar sekalian, seterusnya kita lihat apakah langkah-langkah yang diambil ke arah pembentukan Malaysia. Seperti mana yang kita bincangkan tadi langkah-langkah yang diambil ke arah pembentukan Malaysia. Pertama, pelajar sekalian, yang kita bincangkan tadi, yang pertama ialah penubuhan Jawatan Kuasa Perunding Perpaduan Kaum ataupun dikenali sebagai JPPK yang ditubuhkan pada bulan Julai 1961. Apakah peranan JPPK? JPPK berperanan untuk menerangkan kepada rakyat tentang gagasan Malaysia, di samping mengumpul pandangan penduduk serta menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia. Itu adalah peranan JPPK, iaitu menerangkan tentang kepada orang ramai tentang gagasan Malaysia, mengumpul pandangan serta menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia. Itu adalah peranan JPPK. Seterusnya pelajar sekalian, jawatan kuasa JPPK ini telah dianggotai oleh 6 orang, di mana pengerusinya ialah diketuai oleh Donald Stephen. Yang kedua ialah Tunku Abdul Rahman. Yang ketiga ialah Ong Yok Lin. Yang keempat ialah Khair Johari. Yang kelima ialah Lee Kuan Yew. Dan yang keenam, Datuk Mustafa Datuk Harun. Seterusnya pelajar sekalian, jawatan kuasa JPPK telah bermesyuarat sebanyak 4 kali, di mana mesyuarat tersebut telah diadakan di Jesselton, Kuching, Kuala Lumpur dan Singapura. Seterusnya pelajar sekalian, kita tengok apakah saranan JPPK. Jawatan kuasa tersebut telah mengemukakan satu memorandum kepada Suruhanjaya Khabar untuk diberi pertimbangan, untuk memberi pertimbangan kepada pandangan Sabah dan Sarawak pada gagasan Malaysia. Seterusnya pelajar sekalian, kita tengok yang seterusnya pelajar sekalian, kita tengok apakah peranan
Okay, yang kedua ini kedua kita lihat apakah tugas penubuhan Suruhanjaya Khabar, di mana Suruhanjaya ini berperanan meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak tentang pembentukan Malaysia. Yang kedua ialah membuat penilaian, membuat penilaian tentang pendapat penduduk Sabah dan Sarawak. Yang pertama tadi meninjau pendapat penduduk Sabah dan Sarawak. Yang kedua menilai, dan yang ketiga mengemukakan cadangan. Kemukakan cadangan kepada pihak British. Ada tiga Cikgu bagi isi yang mudah. Tinjau pendapat, lepas tinjau mereka akan buat penilaian. Yang ketiga, kemukakan cadangan. Seterusnya pelajar sekalian, kita lihat jawatan kuasa Suruhanjaya Khabar. Suruhanjaya Khabar ini dianggotai, pengurusinya ialah Lord Khabar. Yang kedua, Sir Anthony Abel. Yang ketiga, Sir David Waterstone. Seterusnya ialah Datuk Wong Pau Ni dan Tan Sri Ghazali Syafi'i. Seterusnya pelajar sekalian, kita melihat Suruhanjaya ini telah menerima pelbagai memorandum dari Pertubuhan Orang Persorangan. Seterusnya pelajar sekalian, kita lihat apakah hasil daripada laporan khabar. Di mana hasil laporan ini kita ada tiga, iaitu yang pertama, 1/3 penduduk Sarawak dan Sabah menyokong Malaysia tanpa syarat. Yang kedua, 1/3 menyokong dengan syarat. Menyokong dengan syarat, iaitu kepentingan mereka dilindungi. Dan yang ketiga, 1/3 lagi inginkan kemerdekaan terlebih dahulu sebelum menyertai Malaysia. So pelajar sekalian, ingat soalan kita hasil laporan Suruhanjaya Khabar ada tiga. Yang pertama, 1/3 sokong tanpa syarat. Yang kedua, sokong dengan syarat kepentingan mereka dilindungi. Dan yang ketiga, 1/3 lagi sokong, 1/3 lagi mereka inginkan kemerdekaan terlebih dahulu. Seterusnya pelajar sekalian, kita tengok apakah saranan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Khabar. Pertama ialah perlembagaan. Perlembagaan Malaysia harus berasaskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Yang kedua ialah Sabah dan Sarawak diberikan kuasa. Diberikan kuasa menentukan dasar immigration. Yang ketiga, bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan. Yang keempat, jaminan terhadap hak dan kedudukan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Jaminan hak kedudukan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Yang kelima ialah pemberian nama Malaysia kepada negara yang akan dibentuk. Beri nama Malaysia. Dan yang terakhir ialah menentukan tarikh penubuhan Malaysia. Menentukan tarikh penubuhan Malaysia itu pada 16 September 1963. Seterusnya pelajar sekalian, kita lihat penubuhan jawatan kuasa antara kerajaan. Tadi kita tengok JPPK. Yang kedua, kita dah lihat tentang Suruhanjaya Khabar. Yang ketiga, kita akan bincangkan tentang jawatan kuasa antara kerajaan ataupun JAK, di mana jawatan kuasa antara kerajaan ini diwakili oleh wakil-wakil. Wakil-wakil dari Persekutuan Tanah Melayu, Britain, Sabah dan Sarawak, dan dipengerusikan oleh Lord Lansdowne. Mereka bermesyuarat sebanyak 24 kali. Bermesyuarat sebanyak 24 kali bagi mewajarkan kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam Persekutuan Malaysia, serta membincangkan hak dan kepentingan
penduduk Sabah dan Sarawak. Ya, itu antara peranan jawatan kuasa antara kerajaan ataupun dikenali sebagai JAK. Seterusnya pelajar sekalian, tadi kita dah bincang 3. Tetapi pelajar sekalian, barang diingat, Filipina dan Indonesia masih lagi menunjukkan reaksi menentang pembentukan gagasan Malaysia. Indonesia dan Filipina masih lagi menentang cadangan pembentukan Malaysia. Seterusnya kita lihat pelajar sekalian, bagi merungkaikan ketegangan antara Indonesia, Filipina dan sekutuan cadangan pembentukan Malaysia, maka tertubuhlah sebuah pertubuhan yang dikenali sebagai Mapilindo, di mana setiap wakil, contohnya wakil daripada Persekutuan Tanah Melayu diwakili oleh Tunku Abdul Rahman, manakala Indonesia diwakili oleh Soekarno, manakala wakil daripada Filipina diwakili oleh Presiden Macapagal, di mana mereka ketiga-tiga pemimpin ini telah bersidang di satu persidangan kemuncak di Manila yang bermula pada 30 Julai hingga 5 Ogos 1963. Hasilnya tertubuhlah Mapilindo. Pelajar faham tak apa maksud Mapilindo? Mapilindo ialah gabungan Malaysia, Filipina dan Indonesia. Dan hasil rundingan tersebut, ketiga-tiga pemimpin telah membuat persetujuan bagi mencari jawapan penyelesaian dengan meminta bantuan daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun PBB. Seterusnya pelajar sekalian, jawatan tersebut telah dibentuk oleh Setiausaha Agung PBB iaitu UTAN, dan perwakilan Malaysia ke PBB iaitu diwakili perwakilan diketuai oleh Lawrence Michael Moore bagi meninjau sekali lagi pendapat rakyat Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malaysia, dan alhamdulillah majoriti sebelum perwakilan wakil PBB hadir untuk sekali lagi, majoriti rakyat Sabah dan Sarawak telah bersetuju tentang gagasan Malaysia. Baik, ini menunjukkan apakah kejayaan hasil daripada pembentukan Malaysia. Kita boleh lihat di sini ada 3 benda, iaitu yang pertama, kepimpinan tokoh politik dari pelbagai kaum bagi merungkaikan segala masalah tentang pembentukan Malaysia. Yang kedua, sikap diplomasi politik yang dijalankan oleh kerajaan antara Persekutuan Tanah Melayu, Filipina dan Indonesia. Dan kita telah berjaya, yang ketiga kita telah berjaya menghadapi ancaman Parti Komunis Malaya, Filipina dan Indonesia. Ini contoh kejayaan kita hasil dari pembentukan Malaysia. Seterusnya pelajar sekalian, hasil daripada persetujuan yang diberikan oleh Sabah dan Sarawak, maka termeterailah Perjanjian Malaysia yang telah ditandatangani di London pada 9 Julai 1963, di mana perjanjian tersebut telah ditandatangani dan telah diperkenan oleh Ratu Elizabeth II, yang dikenali sebagai Akta Malaysia. Perjanjian yang dikenali sebagai Akta Malaysia. Dan akhir sekali, negara Malaysia telah ditubuhkan secara rasminya pada 16 September 1963. Dan tidak lengkap rasanya pelajar sekalian, kita lihat sedikit perlembagaan Malaysia ataupun Akta Malaysia. Kita melihat sedikit apakah isi kandungan, apakah yang terkandung dalam Akta Malaysia. Yang pertama sekali pelajar sekalian, apa yang terkandung dalam Akta Malaysia ialah yang pertama, semua urusan hal ehwal luar menjadi tanggungjawab kerajaan persekutuan. Yang kedua, agama Islam merupakan agama persekutuan, agama lain bebas diamalkan. Ketiga, bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan. Yang keempat, Sabah dan Sarawak bahasa rasmi ialah bahasa Inggeris, sehingga 10
10 tahun selepas Hari Malaysia. Yang kelima, Sabah dan Sarawak diberi kuasa dalam hal ehwal immigration dan perkhidmatan awam. Yang keenam, Sarawak diberikan 14 kerusi dan Sabah diberikan 16 kerusi bagi perwakilan dalam parlimen, dan Bumiputera Sabah dan Sarawak mendapat hak yang sama seperti orang Melayu di tanah Melayu. Itu antara 7 intipati yang pelajar perlu kuasai, intipati 7 intipati dalam Akta Malaysia. So cikgu ulang balik. Yang pertama, hak ehwal luar menjadi tanggungjawab persekutuan. Agama Islam, agama persekutuan dan agama lain boleh diamalkan. Bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan. Sabah dan Sarawak menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi sehingga 10 tahun selepas Hari Malaysia. Sabah dan Sarawak diberikan kuasa immigration dan perkhidmatan awam. Yang keenam, Sabah diberikan 16 kerusi dan Sarawak diberikan 14 kerusi bagi perwakilan parlimen, dan Sabah dan Sarawak mendapat hak, Bumiputera Sabah dan Sarawak mendapat hak yang sama seperti orang di tanah Melayu. Okey, alhamdulillah. Itu habis sesi kita. Sekarang kita lihat sedikit segmen bagi soalan, soalan bagi segmen kita. Pertama sekali pelajar sekalian, contoh soalan ini harus menilai. Contohnya, sebagai seorang pemimpin yang berkaliber, apakah cara yang akan anda gunakan untuk menghadapi tentangan dari pihak yang tidak bersetuju dengan gagasan Malaysia? Maksud dia, apakah tindakan pemimpin, jika awak sebagai seorang pemimpin, apakah tindakan yang awak akan ambil terhadap pihak yang tak bersetuju dengan pembentukan gagasan Malaysia? Ini contoh jawapan pelajar sekalian. Contohnya, mengadakan rundingan, mengadakan rundingan agar dapat mencari penyelesaian, contoh, ini fakta dia, ini huraian. Mencari penyelesaian. Yang kedua, menggunakan orang tengah sebagai perunding agar persetujuan dapat dicapai adil bagi semua pihak. Yang ketiga, berusaha mengadakan persahabatan dengan negara lain sebab tiada alasan lagi untuk menunjukkan tentangan. Yang keempat, meminta pasukan keselamatan membuat persiapan rapi agar dapat membuat kawalan keselamatan di sepadan negara, dan menggunakan pendekatan diplomasi dengan menjalankan hubungan diplomatik. Itu antara cadangan cara untuk menghadapi tentangan bagi pihak yang tak setuju dengan gagasan Malaysia. Seterusnya kita lihat satu lagi soalan. Seterusnya kita tengok soalan yang berikutnya ialah, pada pendapat anda, apakah kelebihan sekiranya Singapura dan Brunei menyertai gagasan Malaysia? Ini pun kita telah bincang sebelum ini pada faktor-faktor pembentukan Malaysia. Apakah kelebihan jika Singapura dan Brunei menyertai Malaysia? Ini kita dah bincangkan sebelum ini, cuma kita buat refresh saja. Contohnya, kita dapat memperkembangkan industri pertanian, pelancongan. Kita dapat negara akan dapat lebih banyak pendapatan dengan hasil pelabuhan bebas Singapura, dan Brunei ada minyak. Meningkatkan bilangan pekerja mahir dalam negara ini dapat meningkatkan kualiti pengeluaran dan menyematkan kos. Meningkatkan imej Malaysia secara tak langsung, negeri yang kaya, menjadikan negeri kaya dan produktif, dan akan mewujudkan berbagai budaya masyarakat dan menjadi sebuah negara yang unik dari segi pendudukan. Itu contohlah. Baik, rumusannya pelajar sekalian, kita telah membincangkan untuk tajuk ini. Kita telah bincangkan tentang penubuhan Jawatan Kuasa Perunding Perpaduan Kaum ataupun JPPK. Yang kedua, kita telah membincangkan penubuhan Suruhanjaya Khabar. Yang ketiga, kita telah membincangkan cadangan jawatan kuasa antara kerajaan ataupun JAK. Yang keempat, kita telah membincangkan penubuhan Mapilindo, iaitu Gabungan Malaysia, Filipina dan Indonesia, dan perwakilan Malaysia ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, ataupun PBB. So alhamdulillah kita dah habis untuk bab 6. So cikgu harap pelajar dapat mengulang kaji dalam ini, dan jangan lupa pelajar sekalian jaga kesihatan. So nanti jaga kesihatan, terus belajar, dan jangan lupa masuk ke YouTube cikgu, iaitu Easy Sejarah. Jangan lupa like, tekan subscribe, like dan share.
Itu saja daripada cikgu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye.